Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pengurusi surau, Tuan Haji Suhaimi, Ahli Jabatan Kuasa Surau, kepimpinan kampung, jemaah semualah surau, tuan-tuan, perempuan, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat sekali lagi kita bersua untuk meneruskan sedikit pengajian pada waktu maghrib ini, ataupun dipanggil kuliah maghrib lah, kuliah maghrib. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak surau, Jabatan Kuasa Surau yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan tazkirah pada malam ini. Tajuk yang saya pilih pada malam ini ialah tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya pergi kepada tajuk yang berkenaan, terlebih dahulu kita merakamkan rasa simpati kepada saudara kita di Palestin yang sedang dibunuh oleh rejim Zionis dengan menyerang mereka, mengebom mereka setiap hari, sehinggakan ribuan nyawa telah berkorban, termasuklah orang awam, orang tua, kaum ibu, kanak-kanak dan sebagainya. Padahal kalau ikutkan undang-undang peperangan, mereka tidak boleh membunuh orang tua, membunuh kaum perempuan dan kanak-kanak, apatah lagi menembak di kawasan awam. Tapi inilah yang terjadi, dan saya lihat ramai di kalangan penduduk dunia, walaupun mereka itu bukan Islam, mereka bangkit bersama-sama untuk membuat bantahan tentang tindakan zalim pihak Israel. Jadi kadang-kadang kita lihat dalam televisyen orang putih di negara-negara orang putih, mereka keluar ke jalan-jalan membuat bantahan. Jadi adakah sebenarnya orang putih ini, mereka ini menyokong Israel ataupun mereka tidak menyokong Israel? Ini confused. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, dalam kitab protokol Zionis ataupun Israel, mereka mencatatkan dalam protokol mereka bahawa semua bangsa selain daripada Israel adalah goyim. Apa maksud goyim? Maksudnya lah bangsat. Semua bangsa selain daripada Israel. Jadi sebab itulah kalau kita tengok sejarah, Hitler seorang orang putih lah, berbangsa Jerman, mereka telah dalam peperangan dunia kedua telah mengumpulkan, telah menangkap semua orang-orang Yahudi di suatu tempat dan dibunuh secara beramai-ramai dalam peristiwa Holocaust dipanggil. Siapa yang bunuh Yahudi beramai-ramai ini? Sampai 1 juta orang, iaitu orang putih juga berbangsa Jerman, iaitu Hitler. Jadi adakah orang putih ini kita boleh katakan mereka adalah penyokong Israel? Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat berdasarkan protokol tadi, semua bangsa selain Israel ialah goyim. Maksudnya orang putih adalah goyim,
orang Cina adalah goyim, orang Afrika adalah goyim, orang Arab adalah goyim, orang Melayu juga adalah goyim. Jadi bangsa Israel tu ialah bangsa dia lah, kan? Sebab itu Hitler bunuh mereka. Dan kalau kita tengok perarakan-perarakan yang berlaku itu, kalau mereka itu bukan berdarah Yahudi, mereka pasti membenci dan tidak menyokong bangsa Israel. Jadi yang membuat bantahan itu ialah orang putih yang original, kecuali orang putih yang berkahwin ataupun berdarah Yahudi. Itu juga di Amerika. Malangnya orang Yahudi ini dicerdik, maka sebab muka mereka ni sama, kan? Cuma darah mereka je Yahudi. Macam kita lah. Mana kita kenal orang Jawa ke, Banjar ke, orang Mendeleng ke, orang Kampar. Muka semua sama, muka Melayu kan. Orang Yahudi ni muka dia macam muka orang putih. Tetapi, mereka tahu. Orang-orang Amerika pun tak suka, negara lain pun tak suka. Mereka senyap-senyap masuk di pentadbiran White House. Mereka akhirnya menjawat pelbagai jawatan di White House. Sehinggalah keputusan Presiden Amerika itu dipengaruhi oleh Yahudi ataupun Israel. Kerana orang Yahudi Israel sudah pun berada dan menguasai White House tersebut. Gitu. Sebab itu hari ini kita lihat apabila peperangan berlaku, setiap kali peperangan berlaku antara orang Islam Palestin dengan orang-orang Yahudi Israel, semua negara bangkit. Kerana yang bangkit inilah orang yang benar-benar orang-orang yang selain daripada Yahudi yang dikatakan Goyim tadi. Jadi sebagai orang Islam, kita alhamdulillah Pak Imam kita tadi baca doa Qunut Nazilah, dan kalau tak baca Qunut Nazilah pun kita berdoalah supaya umat Islam di Palestin itu selamat dan Allah menghantarlah tentera-tentera mereka untuk menghancurkan bangsa Yahudi Israel. Hari itu apabila orang-orang Israel merancang untuk menghantar tentera darat, mereka merancang untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Mereka telah merancang kali ini untuk meruntuhkan. Dulu mereka halang-halang gitu saja. Halang sembahyang, halang begitu. Orang Islam masih lagi boleh sembahyang di Masjid Aqsa. Tetapi kali ini, tahun ini, mereka merancang untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dan mendirikan tempel, kuil ataupun tokong lah. Tapi dia kaitkan dengan tempel Sulaiman. Sebenarnya tak ada kena-mengena dengan Nabi Sulaiman. Mereka nak runtuhkan Masjid Al-Aqsa dan membina kuil untuk orang-orang Yahudi. Jadi apabila isu ini dibangkitkan oleh Benjamin Netanyahu di PBB, dan Benjamin Netanyahu mengangkat sebuah kertas, sebuah peta yang menunjukkan bahawa Gaza dah hilang, negara Palestin dah hilang, menunjukkan keseluruhannya ialah Israel, maka pejuang-pejuang Hamas ataupun pemimpin-pemimpin Palestin merasakan bahawa pada tahun ini tidak boleh lagi berdiam diri. Maka kita harus mempertahankan diri dan melakukan serangan. Kerana mereka nak menghancurkan Masjid Al-Aqsa dalam bulan ini juga, dalam tahun ini juga. Sebab itulah kita lihat hari itu pejuang Hamas telah melancarkan serangan kepada Israel, dan Israel telah bertindak balas kepada serangan Hamas dan menyebabkan kedua-dua pihak mengalami kerosakan yang begitu hebat. Tetapi Israel ini kita tahu dia tentera dia lagi ramai, peralatan dia lagi banyak, senjata dia lagi banyak, kereta kebal dia banyak, dan dia punya jet-jet pejuang pun banyak. Hamas ni tak ada jet pejuang pun, kan? Sudah tentulah secara logik akalnya kita kurang sikit lah, kan? Pun begitu tentera Hamas kita begitu berani. Dengan dia tahu kekuatan yang tidak begitu kuat, tetapi mereka tetap menyerang ataupun mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Kesan daripada itu, maka serangan balas daripada Israel telah menyebabkan
Gaza pada hari ini begitu teruklah, ya, musnah, dan serangan yang bertubi-tubi itu telah menyebabkan kerajaan Palestin agak apa ni, hampir lumpuh. Jadi kita berdoalah semoga kemenangan di pihak Islam, dan kita dapat makluman tentera Taliban sudah pun memohon kepada negara-negara sempadan untuk membantu pejuang-pejuang Palestin, dan tetapi dari segi negara-negara yang bersempadan itu seperti Jordan, dia secara rasmi menghalang. Dia tak benarkanlah untuk tentera Taliban bantu, tetapi dengar cerita sebenarnya tentera Taliban sudah pun sampai ke sempadan. Mungkin Raja Jordan secara rasminya mengkaburi pihak antarabangsa, mengatakan tidak membenarkanlah. Dan sumber yang lain kita dengar bahawa tentera Taliban sudah pun sampai di sempadan. Jadi kita berdoa semoga kita tahu tentera Taliban ini adalah satu tentera yang sangat kuat. Walaupun mereka itu hanya bersenapang patah, ibaratnya senapang patah, tetapi tentera Taliban ini pernah berjaya mengalahkan tentera Soviet Union, Rusia. Perang dengan Rusia yang hebat, kalah. Ini tercatat dalam sejarah. Kemudian dalam yang terbaru ini, Taliban berperang dengan Amerika, Amerika pun kalah, angkut semua tentera-tenteranya balik. Jadi tentera Taliban ni sebuah tentera, satu pasukan Islam yang begitu simple senjatanya, tetapi mempunyai semangat jihad yang kuat, keberanian yang kuat, strategi yang hebat. Tentera yang sedikit tetapi berjaya mengalahkan tentera yang banyak, iaitu Rusia dan Amerika. Dan ada satu hadis Nabi menyebutkan apabila hampir kiamat nanti akan ada satu tentera panji-panji hitam, yang daripada Khurasan, daripada tanah Khurasan, yang mana tentera-tentera itu akan bersama dengan Imamul Mahdi untuk menumpaskan Yahudi Israel. Jadi ulama membuat kajian tentera yang tidak pernah kalah dan dia daripada Khurasan. Hadis itu menyebut satu pasukan tentera panji hitam yang tidak pernah kalah dan daripada tanah Khurasan. Jadi bila dibuat kajian ulama, tanah Khurasan itu termasuk ialah Afghanistan. Nabi sebut Khurasan, tetapi ulama kaji-kaji Khurasan itu termasuk dalam Afghanistan. Dan tentera yang tidak kalah dalam hadis itu menyebutkan siapa lagi? Dalam keadaan yang berita sekarang ini dimaklumi bahawa tentera Islam yang tak pernah kalah ialah tentera Taliban. Dia perang dengan Rusia tak pernah kalah, dia perang dengan Amerika pun tak kalah. Jadi kemungkinan yang dimaksudkan oleh hadis itu ialah tentera Taliban. Jadi dia sekarang ni sudah pun mengumumkan bahawa mereka akan bersama untuk membebaskan Palestin, dan mereka sudah pun menyatakan untuk bergerak ke sana. Jadi kalaulah benar, maknanya kiamat tanda-tanda kiamat itu sudah semakin hampir. Kemunculan Imam Mahdi itu sudah semakin hampir. Nanti boleh cek dekat Google, tentera panji hitam yang tak pernah kalah daripada Khurasan. Itu ya. Jadi tuan-tuan, semakin hampir. Dan ada satu penceramah saya tengok kat YouTube tu, namanya Ustaz Manis. Ustaz Manis Tuan-tuan kena ada satu penceramah di YouTube. Dia mengemukakan satu teori orang Yahudi daripada kitab lama Yahudi. Ditulis itu, orang Yahudi akan mendiami Palestin selama 70 tahun saja. Jadi Ustaz Manis ni, penceramah di YouTube ni, dia kata dikira-kira tahun 2024 genap 70 tahun. Jadi sama ada kebetulan atau sebagainya, maka tanda-tanda itu semakin jelas, maknanya kita ini sudah diambang penghujung dunia. Okey? Jadi bersiap sedialah untuk kita menghadapi
Kerana sebelum ini saya sebutkan bahawa setiap 100 tahun akan lahir mujaddid, pembela agama, dan negara Islam Ottoman runtuh pada tahun 1924, dan pada tahun depan 2024 genap 100 tahun. Maka dalam hadis yang lain menyatakan bahawa akan lahir satu mujaddid, pembela agama. Dan siapakah mujaddid itu? Jadi kemungkinan besar juga ialah Imamul Mahdi. Wallahu alam. Dan kalau betul, dia akan dibai'ah pada musim haji tahun depan 2024. Kita berdoa lah. Kalau betul, kita dah tak boleh nak lari, cuma kita berdoa semoga kita semua umat Islam ini selamat. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita perkukuhkan iman. Perkukuhkan iman di kalangan diri kita, isteri kita, anak-anak kita, kaum-kaum kita, kerana ujian-ujian selepas ini semakin kuat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi berbalik kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu tentang dosa-dosa besar. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa syihru wa qatlan nafs allati haramallah illa bil haqq wa aqlu riba wa aqlul mal al yatim wa tawalli yaum az-zahfi wa qazful muhsanat al mu'minat al ghafilat. Yang bermaksud ijtanibu, hendaklah kita menjauhi as-sab'al mubiqat, 7 dosa besar. Dosa besar ni banyak tuan-tuan, tapi dalam hadis ini disebutkan 7. Dalam hadis yang lain banyak lagi. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Maka bertanya para sahabat, apakah dosa-dosa besar yang kau maksudkan ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama dosa besar ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasihru, melakukan sihir, ilmu hitam dan sebagainya. Yang ketiga, wa qatlan nafs allati haramallah illa bihaq, membunuh manusia kecuali yang hak, yang dibenarkan oleh undang-undang dan dibenarkan oleh agama. Wa aqlu riba, dan memakan riba. Wa aqlul mal al yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaum az-zahfi, lari daripada medan pertempuran. Wa qadful muhsanat al mu'minat al ghafilat, dan menuduh perempuan-perempuan yang baik lagi suci melakukan perbuatan terkutuk ataupun zina. Dalam hadis ini menerangkan 7 dosa ataupun kesalahan. Jadi kita bincangkan tentang hadis ini. Yang pertama, ashabul mubiqat. Jauhkanlah diri kamu daripada 7 dosa besar. Yang pertama, syirik. Tuan-tuan, dosa syirik ini Nabi letakkan yang pertama, iaitu dosa yang paling besar sekali. Dan dosa syirik ini dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan dosa-dosa yang lain. Apakah maksud syirik, tuan-tuan? Syirik bermaksud kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, sama ada secara terang-terangan yang dipanggil syirik jali, ataupun secara sembunyi-sembunyi yang dipanggil syirik khafi. Syirik jali contohnya kita terang-terang menukar agama. Daripada agama Islam kita tukar kepada agama Hindu. Kita tukar kepada agama Buddha. Kita tukar kepada agama Kristian dan sebagainya. Maklumlah, hari ini orang suka tengok Hindustan. Jadi anak kita pun berminatlah nak kahwin Hindustan. Hindustan tak ada, dapat mengorat dengan India pun jadilah. Bangla tu Islam lagi. Okey jugalah.
Ya, bercinta dengan India. Kalau India tu masuk Islam tak apa. Dia pula yang masuk Hindu. Macam kes di Kampar Perak. Bapaknya penjual sate, anaknya sekolah agama tapi bercinta dengan orang bukan Islam. Saya tak pasti India atau Cina. Dan akhirnya anaknya itu ikut agama Pak Awonya itu. Kes ini agak besar lah satu ketika dahulu. Jadi bapaknya cuba menyelamatkan anaknya. Ya, cuba menyelamatkan anaknya dan akhirnya anaknya itu berjaya diselamatkan, berjaya dibawa balik. Tetapi orang Cina tadi atau India tu tadi tetap datang membawa geng, dan apabila dia datang di tempat penjualan sate ayah itu tadi, maka anak perempuan tu nampak Pak Awo dia terus keluar daripada kedai dan mendapatkan Pak Awonya. Ya, bukan mendapatkan apa ataupun bukan berlari menyelamatkan dia, tidak. Dia keluar nampak Pak Awo yang datang, dia keluar mendapatkan Pak Awonya dan terkejutlah bapaknya tukang sate tu. Maka berlakulah pertengkaran, berlakulah pergaduhan sedikit dan akhirnya kumpulan lelaki yang Pak Awo anak dia tadi tu telah membelasah bapaknya. Dan akhirnya budak perempuan tadi dibawa lari ikut Pak Awonya. Ya. Dikhabarkan tidak jumpa dah. Kerana cinta yang tak sepatutnya, sanggup meninggalkan agama Islam, tukar agama menjadi Buddha ataupun Hindu, semata-mata kerana cinta. Inilah tuan-tuan yang berlaku. Satu contohlah syirik jali, syirik yang jelas, tukar agama. Ataupun kita melakukan syirik, kita pergi pergi ke tokong ataupun majlis-majlis agama mereka. Jadi pemimpin berhati-hati, sebab apabila pemimpin kita menjadi wakil rakyat, memanglah dia menjadi wakil rakyat kepada semua. Dalam mereka menjadi wakil rakyat kepada semua, kena hati-hati, kena tahu beza mana yang mereka boleh pergi, mana yang mereka tak boleh pergi. Kalau tak boleh pergi, bagi tahu. Baik-baik, minta maaf, saya tak boleh pergi majlis yang macam ini. Ini melibatkan agama. Program-program sukan, program-program keluarga, saya boleh datanglah. Jadi ada di setengah pemimpin kita, kadang-kadang mereka, mungkinlah kita anggap mereka tak tahu, jadi mereka tersilap. Jadi kepada pegawai-pegawai mereka, orang-orang di sekeliling mereka, maka kita bantu pemimpin kita untuk memberitahu bahawa perkara ini tak payah pergilah. Kita pergi tempat yang lain. Ya tak? Betul. Jadi itu juga boleh menjadikan syirik apabila kita pergi ke majlis-majlis agama mereka. Yang ketiga, bagaimana kita boleh terjadi syirik apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti mengambil nombor ekor dengan memuja-muja kubur. Ya tak? Memuja kubur supaya hantunya keluar. Bila hantu keluar, boleh minta nombor ekor. Ya tak? Saya tak pastilah selama diorang memuja kubur tu, hantunya keluar ke tak keluar. Ataupun Tok Bomoh tu yang menipu sebenarnya. Ambil kesempatan. Selalunya begitulah. Tok Bomoh tu yang konon-kononnya dia rasuk. Dia kata ni saya Datuk mana. Dia yang bagi nombor. Kan? Jadi orang pun kalau nak nombor, bagi saya duit 1,000, 2,000. Sebenarnya Tok Bomoh tu yang kenyang. Tapi bila kita pergi ke kubur, buat benda-benda macam tu, maka syiriklah kita.
Apabila kita syirik, menyebabkan semua pahala kita daripada kita akhir balik, katalah daripada umur 15, kalau perempuan umur 9, kita dah kumpul banyak dah ni. Semayang, puasa, berjemaah, bersedekah, kumpul banyak dah. Tiba-tiba kerana sekali kita buat syirik, semua pahala kita runtuh, hilang. 60 tahun kita kumpul, habis semua. Dah lah pahala kita habis, dosa kita yang ada tu ditambah pula dengan dosa syirik. Dosa yang ada dah bergunung, tambah dengan dosa syirik, maka maksudnya habislah kita, kan? Dan Allah menyebutkan dosa yang tak diampunkan ialah dosa syirik. Ya, itu syirik jali. Yang dimasukkan pula syirik khafi, antaranya ialah kadang-kadang dalam perbuatan kita, kita tak sedar, kita melakukan syirik. Contoh, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan jugalah. Kadang-kadang kita di rumah, kita membesarkan makhluk daripada membesarkan Tuhan. Ini syirik khafi yang tak berapa nampak, tapi boleh dapat dosa syirik. Macam mana? Kita kat rumah, tetamu datang. Tetamu datang, azan berbunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk zuhur, masuk asar, kawan datang. Jadi kita pun membesarkan kawan, membesarkan tetamu daripada membesarkan Allah. Jadi jatuh syirik kepada kita kerana membesarkan makhluk melebihi membesarkan Allah. Jadi maksudnya apabila bertembung antara Allah dan makhluk, kita utamakan Allah dulu. Kita bagi tahu tetamu yang datang, azan dah ni, tunggu kejap, saya nak sembahyang dulu. Ataupun kita ajak dia sembahyang sekali, ajalah sembahyang dulu, kan? Lepas sembahyang selesai, sembanglah 2 jam, 3 jam nak mengopi, tak kisah. Itu salah satu contoh syirik khafi yang kita tak sedar. Membesarkan makhluk daripada Allah. Yang kedua, dalam bentuk yang lain, contoh, kita membesarkan pemimpin-pemimpin kita, dalam sesuatu perkara dan meninggalkan hak-hak agama dan mengutamakan hak-hak dunia. Itu juga boleh menyebabkan syirik. Ini saya cakap umum lah, kan? Gitu. Dan contoh yang lain juga, yang biasa kita buat, kadang-kadang kita tak sedar, kita makan ubat. Kita makan ubat. Jadi kita makan ubat, kita kata, saya makan Panadol ni, saya makan Panadol ni baik. Kita tak kata Alhamdulillah. Saya demam, saya makan ubat Panadol ni, terus baik, terus boleh bangun. Jadi itu juga boleh jadi syirik. Syirik khafi. Maknanya kerana ubat tadi telah menyebabkan kita baik, bukan kerana Allah yang menyembuhkan kita. Maka kita kena berhati-hati. Maknanya Alhamdulillah saya makan Panadol tadi baik. Maknanya kita berapik. Alhamdulillah saya makan ubat Brecol tadi, batuk saya hilang. Tak? Berlapik situ. Jadi kadang-kadang kita tak sedar benda ni, tapi kita dapat dosa syirik. Tuan-tuan sekalian, itu dosa syirik. Kita beralih dosa yang kedua, iaitu as-sihru, iaitu melakukan sihir. Sudah terkenal dalam masyarakat Melayu kita, tuan-tuan, memang kuat melakukan santau menyantau. Daerah Sabak Bernam ni kuranglah kot, tapi ada. Saya pernah minum di sebuah restoran, kawan yang saya minum tu pecah. Dia gerak-gerak pecah. Kali kedua saya minum di kantin sekolah saya tu, dia gerak. Dia gerak-gerak pecah. Saya tak tahu sama ada orang hantar sihir kepada saya ataupun kebetulan angin sihir tu lalu. Angin sihir tu dia lalu, jadi dia ni. Kadang-kadang dia lalu. Kan? Jadi kalau kita lalai, kita tak baca, tak berdoa, tak berzikir, itu kadang-kadang kita terkena. Dia nak tuju orang lain. Ali nak santau si Abu. Kita lalu. Angin yang ditiup tu
Ya, kita lalu kat jalan tu. Kita pula tengah nyanyi-nyanyi dalam kereta. La 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 la. Ya, bukan dalam kereta tu nak berzikir berselawat. Tuk, kena kat kita. Ya tak? Jadi itu sihir. Sihir ini juga menyebabkan syirik. Sama ada sebab apa menjadikan syirik? Kerana sihir itu ialah mainan syaitan, mainan iblis. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah yang makbulkan kita. Tapi kalau kita minta dengan syaitan, syaitanlah yang bagi. Jadi perantaraan syaitan itulah tok bomoh, tok pawang, tok dukun yang menggunakan khadam-khadam jin dan syaitan. Ya tak? Kalau tok bomoh tu menggunakan ayat Quran, tak salah. Sebab bomoh itu satu perkataan dalam bahasa Melayu yang menunjukkan ahli perubatan. Perkataan bomoh tu tak salah. Aku nak pergi jumpa bomoh lah, tak salah. Sebab itu menunjukkan doktor. Dalam bahasa orang putih, doktor. Dalam bahasa Arab, tobib. Tobibun. Dalam bahasa Cina, singseh. Dalam bahasa Melayu, bomoh. Bomoh tu orang yang pandai mengubat. Bukan kata bomoh tu semuanya syirik. Tak. Selagi mana bomoh itu menggunakan ayat Quran, tidak salah. Tapi kalau bomoh tu menggunakan perewang, pendamping, kita pergi berubat dengan dia, maka kita pun jadi syirik. Maka kalau kita tak tahu bomoh itu menggunakan pendamping, kita pergi, kemudian dia menurun, maka kita pun menghormati bomoh tu, kita diam je lah dalam hati, ya Allah, aku tak berniat syirik pada engkau. Tapi kita tak tinggalkan masjid, takut bomoh tu marah. Kita diam je lah. Diam. Dia bagi air. Dia bagi tangkal dan sebagainya, balik kita buang. Air tu jangan diminum, tangkal tu jangan. Tapi kalau kita terus balik, Kang, dia hantar jin, dia kacau kita pula. Kan? Jadi kita hormatlah, kita diam dalam hati, ya Allah, aku selamatkan aku tak berniat syirik pada engkau. Gimana kita tahu kita pergi bomoh tu kan? Dia pakai Quran ke tak? Dia pakai kain kuning gitu kan? Jadi itu. Jadi kalau berlaku macam itu, kita diam, balik buang je lah. Jangan kita guna dan jangan kita pergi lagi ke tempat itu. Dan yang ketiga ialah waqatlun nafs allati haramallah illa bilhaq. Iaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali yang hak. Sama ada kita bunuh pakai pistol. Orang tu tak bersalah, kita tembak dia. Ataupun dia tak nak guna pistol, dia pakai sihir. Sihir juga. Dia santau. Oh, dia naik pangkat. Dia lagi muda daripada aku, dia naik pangkat. Tak boleh jadi ni. Dia pergi jumpa bomoh, bagi orang tu 7 sakit, muntah darah, mati. Ini dalam Islam, dalam hadis ini mengatakan bahawa antara dosa-dosa besar membunuh nyawa. Kerana Allah saja yang boleh cabut nyawa, bukan kita. Jadi bila kita membunuh mendapat dosa yang besar, dan kalau kita tak minta maaf kepada orang yang mati, orang dah mati tu, macam mana nak minta maaf? Saya pun tak tahulah, dah mati. Kalau warisnya tak maafkan, masuk di akhirat esok, kita akan mendapat balasan yang sama. Kita akan dibunuh. Kalau kita kita pukul orang, besok kat sana, Tuhan bagi keadilan. Orang tu pula pukul kita. Maknanya, orang tu akan dihidupkan oleh Ta'ala di akhirat, di pada mahsyar, masa hari pembelaan, maka kita pula akan bunuh dia. Dia pula akan merasai mati itu. Kalau tak orang tu yang buat, malaikat yang buat. Tapi, dia akan mendapat keadilan ketika di padang mahsyar. Sakitnya, mungkin lebih pedih lagi. Sebab, di akhirat, berkali ganda lagi. Tak? Begitu jadi, kalau kita bunuh orang, kita juga akan mendapat rasa yang sama ketika di akhirat. Di dunia, kalau kita bunuh orang, kalau ikut hukum Islam, hukum qisas, nyawa dibalas nyawa. Baru-baru ni di Arab Saudi, sepupu dia telah sengaja tak sengaja, tak tahulah. Dia kata tak sengaja. Tapi ada karenah-karenah, bukti-bukti yang menunjukkan dia bunuh sepupu dia.
Dia seorang penyanyi di Arab Saudi. Kalau kata dia ada tengok YouTube kan. Dia seorang penyanyi, seorang pemuda, penyanyi dakwah. Penyanyi dakwah dalam majlis-majlis besar. Tetapi entah macam mana, sepupu dia pun baik, kadang-kadang saya ada join dia. Mungkin ada masalah pergaduhan, jadi dia telah bunuh sepupu dia dengan pistol dan dibicarakan, akhirnya dia salah. Ya, walaupun dia artis terkenal, orang bangsawan. Jadi kerajaan Arab Saudi hakim memutuskan nyawa dibalas nyawa. Jadi tapi hakim memberi kebenaran untuk pihak keluarga memberi kemaafan sekiranya keluarganya meminta maaf. Maka keluarga artis itu tadi meminta maaf kepada keluarga sepupu dia. Saudara juga keluarga. Tetapi keluarganya kata, kami tak akan maafkan. Nyawa mesti dibalas nyawa. Sepupu tu. Pakcik dengan pakcik ni. Kami tak akan maafkan, nyawa mesti dibalas nyawa. Walaupun saudara mara yang sebelah sini ni bagi harta, bagi duit, jutawan-jutawan semua, dia tak, kami tak mahu. Maka dalam video itu akhirnya terpaksalah dijatuhkan hukuman pancung. Itu dalam Islam. Ya, nyawa dibalas nyawa. Kalau dimaafkan, maka tak jadilah bunuh. Kerana dalam undang-undang jenayah Islam boleh dimaafkan. Dengan membayar denda, diat dan sebagainya. Jadi membunuh adalah merupakan satu dosa besar, sama ada bunuh secara terang-terangan ataupun menggunakan sihir, santau dan sebagainya. Itulah satu dosa yang besar. Dan kesalahan seterusnya ialah wa'aklur riba. Memakan riba. Jadi Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai' wa harama riba. Allah telah menghalalkan perniagaan dan Allah mengharamkan riba. Meniaga halal, berjual beli halal, tetapi riba Allah haramkan. Itu juga dosa besar. Orang yang melakukan riba adalah dosa besar. Jadi kalau kita simpan duit di bank, pastikan bank kita itu bank yang syariah, al-wadi'ah, bukan bank konvensional. Ada bank-bank kita yang secara konvensional tu kita keluarkan duit, masuk bank yang counter syariah, tukar. Kalau kita masuk dekat akaun tu, maka selama-lamanya kita digolongkan sebagai orang yang melakukan riba. Kerana pelaburannya, sahamnya, duit kita, pusingan kita tu dilaburkan di tempat-tempat yang bukan yang halal. Tak? Kemudian pinjaman-pinjaman kita juga pastikan pinjaman kita itu bukan pinjaman yang konvensional. Insurans kita juga bukan insurans konvensional. Pastikan insurans kita adalah takaful. Kerana kita nak bebaskan diri kita daripada riba. Pinjaman-pinjaman. Yang kita nak buat pinjaman rumah, pinjaman kereta. Pastikan pinjaman yang akadnya adalah akad Islam. Kerana kalau kita berurus niaga dalam perkara-perkara riba ini, maka kita digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang melakukan 7 dosa-dosa besar, dan dosa-dosa besar ini tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kecuali kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau dosa-dosa kecil, Allah dia boleh gugur begitu saja. Kita mengambil wuduk, dosa kecil-kecil itu akan gugur. Kita bersalaman dalam lepas sembahyang, bersalaman, akan gugur dosa-dosa kita. Kita beristighfar, Allah ampunkan dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar, Allah tak akan ampunkan dosa kita selagi kita tidak selesaikan urusan itu dengan Allah dan selesaikan dengan manusia dan bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang bersungguh-sungguh, dan berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Gitu. Saya punya rumah, kereta saya semua saya dah daripada awal-awal lagi saya dah, sebab saya dah pensedia maklum perkara ini, saya pun banyak berurusan dengan bank-bank Islam ataupun kontor-kontor syariah, takaful. Tapi rakan-rakan kita yang belum tu, bolehlah
berjihad, bertukar kepada yang tak Islamik kepada Islamik. Dan dosa seterusnya, dosa besar seterusnya yang disebutkan Allah Ta'ala ialah wa'aqlul mal yatim, iaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim ini disebutkan oleh sebuah ayat Quran yang berbunyi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut-perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Jadi memakan harta anak yatim secara zalim. Apa maksud zalim? Maksudnya bapa dia meninggal, mak dia meninggal, kita menguruskan harta anak yatim tersebut. Jadi dia menjadi harta anak yatim. Maka yang dikatakan makan harta secara zalim itu kita tak minta izin dengan anak-anak tu tadi. Jadi kalau kita bagi tahu, kita kena laporkan dengan dia. Ini hasil padinya 5,000. Contohlah ya. 5,000, pak cik dah tolak tanah begitu begini. Cikgu harga kos semua 2,000 tolak tanah. Pak cik ambil upah lah 1,000 ya. Jadi semua 3,000, maka 2,000 untuk kamu. Jadi maknanya dia tak apalah pak cik. Maka dia kata tak apalah, itulah keizinan. Maka kalau kita tak minta izin dengan dia, kita makan secara zalim, maka inilah disebutkan dalam Quran bahawa kita memasukkan apa yang kita makan itu sebenarnya memasukkan api neraka ke dalam perut kita. Innal ladzina ya'kulun amwalal yatama zulma innama ya'kulun fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka telah memasukkan api neraka dalam perut mereka, dan mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Jadi harta anak yatim banyak disebutkan dalam Quran. Sangat bahaya. Kadang-kadang orang buat tahfiz. Bila dia buat tahfiz, dia kata kutipan untuk anak yatim. Bila dia kata kutipan anak yatim, semua tu jadi harta yatim. Mana kita tahu sekupang anak yatim, orang dema, sebab dia letak gambar anak yatim, maka semua jadi harta yatim. Jadi tahfiz-tahfiz jangan letak nama yatim. Sebut je bantuan untuk tahfiz sudah, pembangunan tahfiz. Walaupun dalam tu ada anak yatim, jangan sebut. Kalau sebut anak yatim, jadi harta anak yatim. Maka kita kena minta kebenaran. Pengetua tahfiz tadi kena minta kebenaran daripada anak yatim itu untuk mengambil dan sebagainya. Jadi masalah pula. Yang kita makan dah jadi dosa sebab kita memakan harta anak yatim. Jangan suka-suka nak taruh anak yatim. Itu sangat sensitif. Jadi tuan-tuan kalau mana kita ada menguruskan tanah-tanah pusaka yang anak yatim itu, uruskanlah dengan, boleh ambil makan dia, boleh, tapi dengan kebenaran. Kita minta izin, kita benarkan. Kalau kita main makan macam itu saja, kita sekupang pun masuk dalam perut kita, menjadi api neraka dalam perut kita. Itu berhati-hati tuan-tuan ya. Okey, dan seterusnya yang keenam ialah watawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan peperangan. Ini tu dosa besar. Ini kita ni sekarang ni alhamdulillah negara kita aman ya. Kita tak tahu besok lusa Israel serang kita pula sebab Perdana Menteri kita dalam TV pun disebut mula-mula Anwar Ibrahim ni dia cuba berhati-hati bercakap sebab seluruh negara, seluruh tempat ada Mossad ni. Negara kita pun walaupun aman, ejen-ejen Israel sangat banyak. Dia boleh tembak, dia boleh bunuh, boleh colek.
Sehingga kan yang terbaru rupanya orang-orang Melayu kita banyak bekerja dengan Mossad ini, ya, dan menjadi ejen mereka untuk menangkap orang-orang Palestin yang ada di Malaysia. Ya, berjaya ditumpaskan oleh pihak polis, dan bila dilihat orang Melayu kita, tak sangka orang Melayu kita ini bekerja dengan Israel dan membantu pihak Israel menangkap, menculik orang-orang Palestin, termasuk pelajar-pelajar universiti UIA dan sebagainya, ditangkap dan dibunuh, dan sebagainya. Jadi kita tak tahu esok lusa negara kita diserang oleh Israel, dibom daripada jauh dan sebagainya. Kalau nak kata perang dunia pertama, perang dunia kedua pun memang negara kita pun terlibat. Pengalaman. Nak kata kita ni pun tak terlibat dengan perang-perang dunia kedua tu antara Amerika dengan pihak berikat dengan tentera bersekutu. Antara Rusia dan Amerika, Jepun, Jerman, tentera bersekutu dan tentera berikat. Negara kita tak kena mana-mana. Tapi dalam sejarah, akhirnya negara kita pun terlibat dalam perang dunia kedua. Zaman perang dunia kedua tu semua susah. Pemuda-pemuda dan lelaki-lelaki dibunuh, dibawa ke sempadan menjadi tentera-tentera buruh membuat jembatan kereta api dan landasan kereta api. Orang-orang lelaki semua dipijak, dibunuh. Yang perempuan-perempuannya kan. Jadi nak kata macam mana, walaupun negara kita jauh, diorang yang berperang akhirnya terlibat juga negara kita perang. Jadi tak mustahil negara kita yang aman ini, jadi mungkin kita tak tahu, terlibat perang dunia ketiga pun, negara kita terlibat, kita pun dibom dan sebagainya. Macam mana? Jadi kita kena bersedialah. Kita berdoa dengan Allah Ta'ala kalau boleh dijauhkan peperangan ini. Kerana peperangan ini banyak yang menderita. Jadi mereka sekarang ni pakai bom jauh-jauh je. Dia tak lagi hantar, mereka tak lagi berperang secara berdepan, tapi mereka daripada jauh. Dia setting itu 100 km, 200 km boleh sampai. Dia dah setting dah. Pekan besar, boom. Tentera laut. Dia tekan je. Dia boleh lalu beberapa benua. Tentera kita habis-habis meriam kita berapa kilometer 20 meter, 30 meter dia boleh menentasi benua dia punya meriam tu. Jadi kita berhati-hatilah. Jadi Anwar Ibrahim akhir-akhir ini bila dia tengok di parlimen, dia berhati-hati, dia bercakap. Dia sebenarnya dia kata kalau boleh dia tak terus terang menyokong Palestin, tapi dia kata peperangan perlu dihentikan. Jadi orang tam dia bla-bla. Tapi bila sekarang ni, bila Mak Anwar melihat Israel menyerang, membabi buta tentera Gaza sampai musnah Gaza itu, maka masjid pun diserang, hospital pun diserang, maka Anwar dah tak tahan. Dia kata ini dah melampau. Ini dah melampau dah, kata dia. Maka dalam ucapan dia baru-baru ni di satu perhimpunan Himpunan Selamatkan Palestin, Anwar dengan tegas Malaysia bersama dengan orang Palestin dan mengutuk tentera Israel. Dan dalam ucapan beliau, dia kata beliau diugut, ada negara ugut, supaya kita jangan berterus terang menyatakan sokongan kepada Palestin. Jadi bila Perdana Menteri kata dia diugut, maknanya kita fahamlah. Maka kita juga kena bersedia, dan kita tetap kena berani menyatakan kebenaran. Qul haqqa walau kana murra. Berkatalah yang benar walaupun pahit. Kita sesama kali kita tidak akan berganjak menyokong perjuangan Palestin, dan kerana mereka adalah orang saudara kita, orang Islam. Dan yang terakhir, wa qazful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, iaitu menuduh perempuan-perempuan yang baik melakukan perzinaan.
sedangkan mereka tidak melakukannya. Ini juga termasuk dosa-dosa besar. Dan orang yang menuduh, oh dia tu bohjan, dia tu bosia. Perkataan bohjan dan bosia ni kena hati-hati tuan-tuan. Ya, dia tak kata yang bahasa yang tu bahasa tu nampak sangat Oh ni pelacur. Oh ini kau ni apa ni? Kau berzina. Itu bahasa direct sangatlah. Tapi dalam menggunakan bahasa yang lain. Contohnya, oh itu bohjan, itu bosia. Apa maksud bohjan dan bosia? Bohjan bermaksud lelaki yang mengamalkan seks bebas, bohjan. Bosia maksudnya budak-budak perempuan yang melakukan seks bebas. Itu bosia. Jadi kita kadang-kadang, oh itu tanpa kita sedari, kita tengok budak-budak perempuan yang berperseran, budak-budak lelaki yang berperseran mak motor, kita terus menghukum, ini bohjan dengan bosia ni. Kita keluar saja perkataan macam itu, kita tanpa 4 orang saksi, kita dihukum 80 kali sebatan. Dipanggil apa ni? Sebatan untuk orang yang menuduh. Orang yang melakukan perbuatan zina, dia disebat 100 kali. Ya. Orang yang menuduh orang yang melakukan zina tanpa bukti, tanpa saksi, dia dihukum 80 kali sebatan. Maknanya bezanya 20 aja. Maknanya menuduh itu juga berat hampir kepada zina. Kerana dengan menuduh itu tadi telah menghilangkan kehormatan orang. Kerana menuduh itu tadi telah menyebabkan maruah tercela dan sebagainya sekiranya tidak ada bukti. So, hati-hati bila kita menggunakan perkataan-perkataan tersebut atau bosia, bohjan, kerana kita boleh dihukum 80 kali sebatan. Jadi tuan-tuan, itulah dia tadi 7 dosa besar saya sebutkan. Yang pertama ialah syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh nyawa manusia. Yang keempat memakan riba, melakukan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam lari daripada pertempuran. Bila sampai seruan kita untuk berjihad, di medan perangan kita pergilah. Bila kita berjihad, kita ada 2 pilihan saja, iaitu kita berperang, kita menang. Yang kedua, mungkin kita terbunuh tetapi kita mendapat syahid, dan syahid itu kita mendapat terus masuk syurga Allah SWT. Dan yang terakhir, dosa besar yang menuduh perempuan-perempuan yang baik ataupun sebaliknya lelaki-lelaki yang baik melakukan perbuatan terkutuk ataupun perbuatan yang maksiat ataupun zina, sedangkan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan. Jadi itulah dalam hadis ini menunjukkan 7 dosa besar yang dapat kita bincangkan pada malam ini, dan ada hadis lain juga yang menyatakan dosa-dosa yang lain. Jadi setakat itu dulu kuliah kita pada malam ini. Jadi salah silap saya minta ampun dan maaf. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini sampai, mesejnya sampai untuk menjadi ibrah, pengajaran dalam kehidupan kita sehari-harian. Itu sajalah tazkirah saya pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.